Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Best 510 bersama dengan saya Sim Sui dan kita ikuti antara tumpuan untuk edisi 5 petang. Sebanyak 13 pusat pemindahan penduduk terjejas banjir masih beroperasi yang menempatkan seramai 1,164 orang. Berdasarkan maklumat semasa portal bencana, Majlis Keselamatan Negara Kedah merekodkan jumlah paling tinggi iaitu seramai 577 orang, diikuti Perak 280 orang, Terengganu 247, Selangor 40, Melaka 14 dan Perlis seramai 6 orang. Kawasan yang masih dilanda banjir ialah di daerah Kubang Pasu Kedah, Alor Gajah Melaka, Hilir Perak, Sepang Selangor, Kuala Terengganu dan Setiu di Terengganu dan Perlis. Beberapa bahagian pameran Maha 2014 sesuai dijadikan pusat tarikan pelancongan dan pembelajaran. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antaranya ialah pavilion negeri yang mengetengahkan produk makanan, budaya serta kraftangan sesebuah negeri yang boleh dijadikan mini Malaysia. Sementara laman-laman pertanian, perikanan serta padi boleh dijadikan pusat pembelajaran kepada pelajar universiti atau sekolah untuk mengenali lebih dekat sektor pertanian negara. Walaupun mendapat tentangan pelbagai pihak, JAKIM akan tetap meneruskan program Makayam sebagai usaha untuk mengembalikan golongan maknya kepada fitrah asal mereka. Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Sosial dan Komuniti JAKIM, Zakwan Sawai, yakin program berjaya mengubah pendirian peserta untuk kembali ke pangkal jalan. Penjelasan itu sebagai menangkis kenyataan beberapa pihak dalam laporan sebuah portal berita yang mendakwa program Makayam mempunyai agenda tersembunyi dan berbahaya. Rundingan 6 pihak program nuklear Iran berakhir semalam tanpa mencapai sebarang kata sepakat. Namun Menteri Luar China Wang Yi optimis bahawa perjanjian mengenai program nuklear Iran masih boleh dicapai melalui rundingan damai yang berterusan. Sebaik tempoh rundingan tamat semalam, Iran dan 6 negara kuasa besar bersetuju melanjutkan rundingan sehingga Julai 2015 bagi mencari jalan penyelesaian kepada kemelut nuklear Iran sejak 12 tahun lalu. Rundingan di Vienna menyasarkan untuk mencapai satu perjanjian yang boleh merubah landscape politik di rantau Asia Barat dan membuka pintu ke arah menamatkan sekatan ke atas Iran serta memulihkan semula hubungan permusuhan antara Tehran dan kuasa Barat. Jangkitan wabak Ebola di Liberia kini berkurangan. Jika dahulu rekod jangkitan sekitar 80 kes sehari, namun kini hanya sekitar 20 kes. Perkara itu diumumkan Ketua Turus Tentera Amerika Syarikat yang terlibat dalam usaha pencegahan Ebola di Liberia. 2 pusat perubatan daripada 17 pusat yang beroperasi sebelum ini sudah ditutup. Ebola menyebabkan lebih 5,459 orang mati selepas menjangkiti lebih 10,000 penduduk di Liberia, Sierra Leone dan Guinea. Perdana Menteri Madagaskar Kolo Christophe Lauren Roger mengesahkan negara itu kini dilanda wabak hawar hitam atau plague. Pada Jumaat, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mengumumkan penyakit itu telah membunuh 40 orang daripada 119 kes jangkitan sejak penyakit mula dikesan pada akhir Ogos lalu. Penyakit disebabkan bakteria Yersinia pestis yang menyebabkan fungsi badan menjadi lemah dan boleh membawa maut dalam tempoh 24 jam selepas dijangkiti. Baiklah, untuk perkembangan berita tempatan bersama dengan Taufik dan Lolelah dalam Nasional 5. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Perdana Menteri lancar kad pemerkasaan ekonomi Bumiputra. Ini adalah Nasional 5 edisi 25 November 2014. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noor. Dan juga saya Nurlela Muhammad Noor. Kami juga bawakan anda paparan utama hari ini mengenai
cadangan ganti Akta Hasutan 1948 tidak gugat perkara berkaitan Islam dan keistimewaan hak Melayu. Penduduk Terengganu dinasihat tidak dengar khabar angin ramalan gelombang ketiga banjir. Saya Abdul Rahman Abdul Manaf berlintas langsung dari studio berita RTM Perlis di Kangar. Fokus berita dari zon utara hari ini. Kami akan membawakan laporan terkini mengenai perkembangan banjir dan apa nasib bersawah di Kangar, Arau dan juga Taman Tulang berikutan musibah banjir yang melanda. Nantikan semuanya seketika nanti. Teruskan kepada rakan penyampai Asli Ismail di Sabah. Terima kasih Abdul Rahman. Saya Asli Ismail langsung dari studio berita RTM Sabah di Kota Kinabalu. Fokus dari negeri di bawah bayu hari ini. Hari Diabetes Peringkat Negeri Sabah 2014. Galakan terhadap gaya hidup sihat perlu dipertimbangkan demi melahirkan masyarakat sihat dan cergas serta bebas barang penyakit. Kupasannya seketika nanti. Teruskan dengan Damia Cassandra di Kuching. Saya Damia Cassandra Manja lintas langsung dari studio BRTM Kuching. Fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini, pentingnya amalan kebersihan tandas selain melihat kepada peranan pihak berkuasa tempatan dalam melaksanakan aktiviti pembersihan tandas sebelum pengambil alihan oleh Kerajaan Pusat mulai 2016 selaras dengan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Akta 672 dan seiring dengan pelan tindakan transformasi PBT yang sedang dibangunkan Kementerian. Jumpa saya seketika nanti untuk laporan penuh. Baiklah, kita akan ke Perlis, Sabah dan Sarawak seketika nanti dan kami mulakan dengan perkembangan banjir. Hanya di Perak mengalami jumlah peningkatan penduduk terjejas banjir manakala negeri lain seperti Kedah, Selangor dan juga Melaka tidak berubah. Di Terengganu, jumlah penduduk terjejas banjir di Kuala Terengganu, satu-satunya kawasan yang paling teruk dilanda banjir, masih kekal seramai 247 orang petang ini. 56 keluarga terbabit kini ditempatkan di sebuah pusat penempatan iaitu di Sekolah Kebangsaan Kompleks Gong Badak. Keadaan cuaca kembali baik dan terang berkemungkinan membolehkan lebih ramai mangsa dibenarkan pulang. Keadaan banjir di Kedah juga tidak berubah apabila jumlah penduduk yang masih berada di 9 pusat pemindahan kekal 1,205 orang daripada 340 keluarga. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan juga tidak berubah, kekal 9 orang daripada 3 keluarga. Begitu juga di Selangor, hanya daerah Sepang terjejas dengan jumlah penduduk terjejas banjir kekal 40 orang. Namun di Perak, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 280 orang daripada 86 keluarga yang ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Cangkat Jong. Penduduk terjejas banjir dinasihatkan sentiasa mengikut arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa serta memantau kegiatan anak masing-masing bagi mengelakkan sebarang insiden tidak diingini. Baiklah, laporan penuh perkembangan banjir akan kami bawakan selepas ini. Kita teruskan dengan laporan semasa sempena Perhimpunan Agung UMNO 2014 di PWTC. Silakan. Lela dan Taufik, terima kasih di studio. Baik, selepas setahun program pemerkasaan ekonomi Bumiputra yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, unit peneraju agenda Bumiputra atau peneraju hari ini menerbitkan kad laporan pemerkasaan ekonomi Bumiputra. Kad laporan itu memberi ruang kepada rakyat untuk menilai sumbangan kerajaan kepada Bumiputra yang mewakili 67.9% penduduk negara ini. Kad laporan itu yang dilancarkan secara rasmi oleh Datuk Seri Najib menggariskan sumbangan kerajaan kepada komuniti Bumiputra melalui agensi-agensi terpilih dalam 5 teras utama iaitu modal insan, ekuiti korporat, pemilikan aset bukan keuangan, keusahawanan dan perniagaan serta sistem penyampaian.
tempoh 2011 hingga 2014 menyaksikan peningkatan sumbangan agensi-agensi kerajaan kepada komuniti Bumiputera. Berikut antara intipati kad laporan pencapaian pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Peranan dan jasa pergerakan wanita UMNO wajar direkod dan dipamerkan kepada khalayak umum. Ini kerana sayap kanan UMNO itu bukan sahaja menjadi tulang belakang parti, malah benteng yang sama-sama mempertahankan dan memperkukuhkan parti. Menurut Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak, sejarah telah membuktikan peranan dan semangat yang ditunjukkan anggota pergerakan itu telah memungkinkan UMNO terus kekal utuh sehingga kini. Walaupun kita berada di zaman yang serba canggih ini, walaupun hari ini dunia ada di hujung jari kita, tetapi tidak ada yang lebih tinggi nilainya daripada komitmen kita dan perjuangan kita atas rasa sayang dan cinta kepada parti yang kita kasihi. Datuk Seri Najib berucap demikian ketika melancarkan buku Sri Kandi Negara di PWTC. Buku tersebut memapar sejarah perjuangan dan semangat yang ditunjukkan anggota pergerakan itu memperkasa UMNO sejak penubuhannya. Perhimpunan Agung UMNO 2014 membuka tirai dengan sesi taklimat melalui Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak yang berlangsung di Dewan Merdeka jam 3.15 petang tadi. Taklimat dijangka terarah kepada usaha memperkukuhkan saf ke semua peringkat kepimpinan UMNO bagi memastikan rangka perjuangan umat Melayu tersusun rapi. Taklimat tertutup ini dihadiri pemimpin UMNO dari peringkat majlis tertinggi hingga ke bahagian-bahagian. 4 tiang Sri UMNO yang menjadi teras perjuangan parti yang ditubuhkan pada 11 Mei 1946 itu, iaitu institusi Raja, Islam, Melayu dan Bahasa Melayu, menjadi sebahagian intipati yang akan disampaikan Presiden. Mengharapkan Perhimpunan Agung UMNO pada kali ini membawa satu perubahan yang lebih besar terutama kepada generasi muda lah. Okey, seperti mana yang kita tahu, generasi muda adalah pendukung kepada kepimpinan UMNO yang akan datang. Tak ada lagi protokol yang kita rasa ada gap jauh. Kalau UMNO dapat berubah sedemikian rupa, saya percaya generasi Y akan sama-sama dengan UMNO dan perkara ini tidak mustahil. Generasi Y akan seterusnya, bukan kata hari esok, dan seterusnya akan bersama-sama dengan kepimpinan UMNO dan parti UMNO yang kita sayangi ini. Sementara itu, 5,739 perwakilan UMNO dari 191 bahagian di seluruh negara mula berkampung di PWTC. Perhimpunan bermula dengan perasmian persidangan 3 sayap UMNO oleh Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin malam ini. Ia akan dihadiri 2,976 perwakilan terdiri daripada 993 perwakilan pemuda, 992 wanita dan 991 orang lagi puteri. Keseluruhannya 1,452 petugas media dari 106 akhbar dan agensi berita dalam dan luar negara berkampung di PWTC sejak beberapa hari lepas untuk membuat liputan sepanjang Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Perhimpunan kali ini turut dihadiri 95 wakil asing yang mewakili 27 parti dari 22 negara selain 84 anggota dari 77 kelab UMNO luar negara. Perhimpunan dimeriahkan dengan kehadiran para peniaga dengan pelbagai jenis barangan terutama pakaian, kraft dan makanan. Kira-kira 200 gerai jualan termasuk tapak pameran pelbagai agensi kerajaan dan swasta turut dibuka bagi membolehkan perwakilan mendapat maklumat mengenai perkhidmatan dan dasar-dasar baru kerajaan.
Sebanyak 755 usul UMNO bahagian diterima sempena Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Usul Perhimpunan UMNO 2014, Datuk Seri Syamudin Tun Hussein berkata, 117 usul diterima tanpa bahas, manakala selebihnya 638 usul diterima untuk rujukan Jawatan Kuasa Khas Usul. Dasarkan kepada roh dan semangat melalui pindaan perlembagaan kita tempoh hari, di mana kita mahu UMNO ni lebih inklusif, lebih terbuka, lebih demokratik. Kita ingatkan kepada jurucakap bahawa tidak ada sekatan. Nak cakap, cakaplah. Tetapi yang penting ialah bahawa apa yang dibahaskan di dalam perhimpunan kita hari ini bukan sahaja didengar, dilihat oleh perwakilan ahli-ahli UMNO sahaja, tetapi ramai rakyat di luar sana yang berbilang kaum, berbilang agama. Datuk Seri Hishamuddin menjelaskan selepas sesi taklimat tertutup mengenai usul-usul yang akan dibahaskan pada perhimpunan kali ini. Taklimat turut dihadiri Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cadangan penubuhan satu lagi sayap UMNO khusus untuk golongan mahasiswa yang diutarakan Kelab UMNO Luar Negara disambut baik Naib Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata cadangan itu boleh dipertimbangkan namun harus dibincang dan diperhalusi di peringkat majlis tertinggi dan dibawa ke Perhimpunan Agung Parti terlebih dahulu. Secara peribadi, cadangan itu adalah merupakan manifestasi keterlibatan dan komitmen yang diperlihatkan oleh Gen X dan Gen Y untuk memberikan keturutsertaannya di dalam UMNO. Cadangan penubuhan sayap baharu itu diusul pada persidangan kepimpinan Mahasiswa Nasional di PWTC yang berakhir Ahad lalu. Menurut beliau, cadangan itu juga boleh dipertimbang untuk diperkembang kepada parti komponen BN. Mengenai teguran bekas pemimpin UMNO mengenai kebebasan perwakilan berucap pada Perhimpunan Agung nanti, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau menghormati semua pandangan. Namun para perwakilan harus ada tata etika terutama apabila menyentuh soal-soal sensitif seperti agama dan bangsa. Mereka boleh memberi pandangan dan pendapat tetapi perlu mengikut adab serta garis panduan. Kekurangan tenaga mahir dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi ICT akan menghalang negara daripada menjadi kompetitif dalam ekonomi global dan inovasi. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kemahiran ICT merupakan bidang yang mesti diberi perhatian segera dari segi keutamaan dan juga pelaburan. Sehubungan itu, kerajaan, institusi pengajian tinggi dan sektor swasta perlu bekerjasama mewujudkan program pendidikan dan pembangunan kemahiran yang berupaya membekalkan lulusan dan profesional ICT. Bilangan profesional ICT hendaklah sentiasa mencukupi bagi menampung keperluan pembangunan teknologi dan perniagaan yang semakin meningkat. Beliau yang juga timbalan Presiden UMNO berkata, Malaysia juga tidak bersendirian dalam menghadapi cabaran yang dibawa oleh ICT dan media sosial. Hyperconnectivity has not spared our own field of politics. Political campaigns are increasingly being run on the digital platform and politicians are reaching out to voters using the social media. And all this seems possible digitally, fundraising, advertising without advertising, personalization extra, and it has worked. Witnessed President Obama, who changed the face of campaign marketing in 2008 when he used social media to help raise over $500 million online. Tan Sri Muhyiddin berucap menutup forum antarabangsa yang diadakan bersempena Perhimpunan Agung UMNO kali ini yang disertai 22 buah negara. Di negara ini pada tahun 2000, nisbah bagi kanak-kanak di dalam pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM berbanding bidang lain adalah 25 kepada 75 dan ia bertambah kepada 42 kepada 58. Kementerian Pendidikan mensasarkan untuk menjadikan nisbah 60 kepada 40 dalam melahirkan jurutera dan saintis data bagi memenuhi keperluan negara.
Kesaling hubungan dalam era ledakan teknologi maklumat tidak dapat dihalang. Justru dalam mengejar arus globalisasi, pemimpin perlu mewujudkan persekitaran telekomunikasi digital yang seimbang bagi memastikan kesaling hubungan benar-benar memberi manfaat kepada semua pihak. Itu antara kesimpulan Forum Antarabangsa 2014 2 hari bersama Perhimpunan Agung UMNO 2014. Pengerusi Forum Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, kesempatan untuk rakyat mengutarakan pendapat dan idea dengan pemimpin melalui media sosial mesti dimanfaatkan. More importantly, as leaders, we need to create an environment that balances both the advantages and potential risks of hyperconnectivity. To ride on its strength, collaborate with other countries, and use it as a tool for nation building. Peserta forum pula berpendapat perkembangan pesat laman sesawang akan meningkatkan keprihatinan terhadap faktor keselamatan dan privasi. Kesaling hubungan turut dilihat mampu memproses maklumat dari sumber yang pelbagai secara serentak meski tidak dapat disahkan sumbernya. Namun bagi generasi muda, ia harus dibenarkan kerana mereka sudah bijak menilai baik dan buruk sesuatu maklumat. Saudara, tamat taklimat tertutup itu, perasmian 3 sayap timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menyusul malam ini, di mana seramai 993 anggota perwakilan yang mewakili pemuda, 992 mewakili wanita dan 991 mewakili puteri. Dan kira-kira 200 gerai jualan termasuk tapak pameran oleh pelbagai agensi kerajaan dan swasta turut dibuka sekaligus memenuhi perkarangan PWTC ketika ini. Seramai 1,452 petugas media dari 106 akhbar dari agensi berita dalam dan luar negara membuat liputan sepanjang Perhimpunan Agung UMNO 2014 ini. 95 perwakilan asing yang mewakili 27 parti dari 19 negara juga sudah mengesahkan kehadiran ke persidangan parti itu yang disertai 84 anggota perwakilan dari 77 kelab UMNO luar negara. Sekian litas langsung dari PWTC. Kembali bersama dengan Taufik, Lela dan Angkasa Puri. Silakan. Suara perbahasan kembali bergema. Pelbagai usul akan diangkat. PWTC sekali lagi bakal menerima ribuan perwakilan. Kami akan bawakan secara eksklusif sempena Perhimpunan Agung UMNO kali ke-68. Semuanya di RTM. UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Baiklah, kita teruskan dengan berita ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini menerima kunjungan hormat oleh Puteri Astrid dari Belgium. Kunjungan hormat secara tertutup itu diadakan di Pejabat Perdana Menteri di Parlimen. Lawatan Puteri Astrid selama 5 hari sehingga esok itu bagi meneroka peluang untuk mewujudkan kerjasama dan operasi dalam pembuatan, penyelidikan dan pembangunan R&D serta pengedaran di Malaysia. Beliau yang mengetuai 300 anggota delegasi ekonomi Belgium ini berada di Malaysia sejak 22 November lalu. Perkara-perkara sensitif berkaitan agama Islam, Raja-Raja Melayu, hak keistimewaan orang Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan dipertahankan walaupun ada cadangan menggantikan Akta Hasutan 1948 dengan Akta Keharmonian Nasional. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dalam melaksanakan transformasi politik itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak komited dan telah memberi jaminan untuk mempertahankan perkara-perkara tersebut. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau yakin semua perkara itu dikekalkan dan tidak perlu dikhawatirkan. Walaupun Akta Hasutan 1948 mungkin dihapuskan, tetapi rohnya bagi menjaga keharmonian pelbagai kaum dalam masyarakat majmuk, saya yakin akan diperkekalkan.
dan saya tidak fikir ianya harus dikhawatirkan. Dan soal tafsiran ianya pelbagai. Namun hasrat Yang Amat Muhammad Perdana Menteri adalah jelas dan tidak harus dikhawatiri hasrat beliau itu. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ditemui media selepas melawat booth Kementerian Dalam Negeri, pameran agensi kerajaan sempena Perhimpunan Agong UMNO 2014 di PWTC. Masih lagi dengan perkembangan banjir. Berikutan ramalan fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku bermula malam ini sehingga 30 November. Agensi Keselamatan melakukan rondaan berkala di persisiran pantai bagi memantau situasi dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan Farhana Azwani Ismail di Pantai Batu Buruk. Silakan Farhana. Baik, terima kasih Taufik dan Nur Lela. Menurut Jabatan Meteorologi, fenomena air pasang besar dijangka berlaku bermula 10.56 malam ini sehingga 30 November nanti. Dan pada ketika berlakunya air pasang besar itu, ketinggian ombak dijangka setinggi antara 2.08 meter sehingga 2.36 meter. Jadi oleh yang demikian, bermula pagi tadi, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM Terengganu telah pun melakukan rondaan di pesisiran pantai bagi memantau ketinggian ombak dan juga keselamatan pengunjung di pesisiran pantai Batu Buruk ini. Jadi bersama-sama saya ketika ini ialah Encik Ahmad Kamal Hakim Ngah selaku pegawai JPAM Terengganu. Okey, Encik Ahmad Kamal, jika semalam JPAM Terengganu bertukus lumus membantu mencuci rumah penduduk terjejas banjir dan hari ini pula melakukan rondaan di pesisiran pantai Batu Buruk ni. Jadi boleh kongsikan sedikit operasi hari ini? Okey, untuk maklumat semua, pihak JPAM Daerah Kuala Terengganu telah menghantar anggota seramai 8 orang untuk membuat pemantauan di pesisir pantai Batu Buruk bagi menjaga keselamatan pengunjung-pengunjung yang datang di pantai Batu Buruk ni. Di sini juga kita akan tengoklah paras ombak yang berada di pesisir pantai Batu Buruk ni. Semalam juga saya juga mendapat maklumat bahawa unit Pulau Redan juga paras air di unit Pulau Redan ni menghampiri paras yang kira lebih daripada hari-hari biasa. Hari-hari biasa daripada, sebab di sana di unit Pulau Redan juga kita terdapat unit di sana yang dapat info pun daripada penyelaras Pulau Redan. Memandangkan dalam masa yang sama juga kita masih lagi berjalan OPS bersepadu di perumahan Tanjung Damai. Di situ juga kita telah membuat kerja-kerja kebajikan seperti mencuci bahagian rumah lah mangsa yang dibanjiri banjir. Baik, terima kasih Encik Ahmad Kamal. Dan sementara itu, wartawan Faris Izzat Syahrudin turut meninjau keadaan di Pantai Cendering Kuala Terengganu. Silakan Faris dengan laporannya. Terima kasih Farhana. Untuk makluman anda semua, kini saya pula berada di Pelabuhan Cendering bersama dengan nelayan tempatan yang ada di sini, dan keadaan ombak dilihat pada ketika ini tidaklah terlalu tinggi, dan paras air laut pula ialah kira-kira 0.5 meter melebihi daripada paras normal, dan keadaan penduduk-penduduk sini masih lagi melakukan rutin harian dengan menangkap ikan di laut. Dan bersama-sama saya ialah salah seorang nelayan tempatan untuk berkongsikan cerita mengenai pengalaman beliau yang telah pun 40 tahun bekerja sebagai seorang nelayan, iaitu Encik Muhammad bin Abdullah. Jadi Encik Muhammad, boleh tak kongsikan bagaimana keadaan hari ini dari pandangan Encik Mat? Keadaan hari ini tidak ada perubahan lagi. Mana dalam segi ombak dalam musim tengkujuh ni. Jadi dalam masa sekarang ni ombak dah tak ada dah. Dalam 2-3 macam sebelum ni ada, tapi ni dah biasa. Kita boleh pergi menangkap ikan dengan baik ni. Okey, jadi bagaimana pula perbezaannya musim tengkujuh kali ini berbeza dengan musim tengkujuh tahun lepas? Tengkujuh musim tahun ini berbeza sikit sebab tahun ini dia tidak lagi mari dalam masa bulan 11, nak habis bulan 11 dah.
biasanya tahun lepas dia dah mari dah sekali. Dah kita tak boleh nak keluar dah. Dari tahun ni alhamdulillah boleh keluar lagi. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Mat. Jadi itu saja perkembangan yang dapat saya bawakan kepada anda di pelabuhan Cendering ini. Walaupun amaran telah dikeluarkan mengatakan gelombang seterusnya banjir akan berlaku disebabkan oleh fenomena air pasang besar, namun kegiatan nelayan-nelayan tempatan yang berada di sekitar pelabuhan Cendering ini masih lagi berlaku ataupun berjalan seperti biasa. Jadi untuk itu saya kembalikan semula kepada Farhana. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Faris Izzat Syahrudin di Pantai Cendering, Kuala Terengganu. Jadi setakat itu dulu laporan kami dari Kuala Terengganu. Kita kembali bersama Taufik dan Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Farhana. Dan sementara itu, penduduk di kawasan Pantai Timur khususnya di Terengganu dinasihatkan tidak mendengar kabar angin mengenai gelombang ketiga banjir yang diramal bakal berlaku selepas 7 Disember ini. Pengarah Jabatan Meteorologi Terengganu dan Kelantan, Jenawar Hussein ketika menafikan perkara itu memberitahu ketepatan ramalan awal keadaan cuaca yang dikeluarkan adalah 2 minggu ke hadapan. Sebab saya declare minggu pertama Disember tak ada masalah. Itu dia orang berani. Dia kadang-kadang dia suka sangat. Ia tu peliklah sikitlah. Manusia ni dengan kemudahan yang ada dia gunakan salah guna. Beliau menjelaskan selepas berakhirnya gelombang kedua banjir di Terengganu beberapa hari lalu, kawasan di daerah Kuala Terengganu dan sekitarnya kini mengalami keadaan hujan sekali skala yang dipanggil hujan tempatan yang dibawa angin timuran. Menurutnya, hujan tersebut bukannya berasal dari angin monsun timur laut yang membawa gelombang banjir baru-baru ini. Jenua menjelaskan perkara itu ketika dijemput menjadi tetamu di Konti Terengganu FM. Sementara itu, ditanya mengenai air pasang besar dan bulan penuh yang diramalkan pada minggu ini pula, beliau berkata pihaknya masih belum mengeluarkan sebarang amaran awal. Ini berikutan ramalan cuaca atau pergerakan angin monsun timur laut dijangka tidak bertembung dengan fenomena itu dalam tempoh tersebut. Namun langkah berjaga-jaga harus diambil jika berlaku air pasang tersebut disertai dengan keadaan hujan lebat tempatan. Dan ini pula limpahan rezeki di musim tengkujuh. Sejak berita mengenai ribuan kerang naik ke pesisir pantai di sepanjang Pantai Rusila dan Rumuda Marang, ramai peniaga mengambil peluang mencari pendapatan sampingan. Selain berniaga menjual hasil tangkapan, mereka turut menjual makanan dan minuman ringan kepada penduduk atau pengunjung yang datang ke pantai itu untuk mengutip kerang. Saksikan laporan ini dari Nur Ashran Muhammad Nur. Silakan. Tinjauan RTM ke Pantai Rusila mendapati kebanyakan pengunjung yang datang menganggap kehadiran habitat laut ini sebagai satu rahmat dan rezeki buat penduduk di Terengganu. Kerang yang terdampar di pesisir pantai memudahkan lagi pengunjung untuk menangkap dan mengutip sendiri sehingga berbakul-bakul. Malah, ada di antara mereka menjual RM5 2 kilogram sehingga boleh mencapai RM800 sehari. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat iaitu hari pertama dijumpai. Kanu kita ni mana kerang naik di patah? Mana kira awak-awak ni pakai sauk dengan pakai sauk ni, Pak? Pakai sauk ni. Pakai napi ni. Pakai napi ni. Kita pakai melalui sauk. Malam melalui tangan yo. Boleh cari di tepi pantai ni yo, kawasan pantai yo. Itu yo. Mana dapat sekali berapa kilo? Mana tak menentu. Kadang-kadang kalau tu awak tu boleh kata 20 kilo sehari. Sementara itu, melihat kepada ribuan pengunjung yang datang membanjiri pantai ini, para peniaga makanan ringan juga tidak melepaskan peluang membuka gerai mereka di kawasan tersebut. Cari duit lebih lah. Ada ikutkan ada pasar malam. Tapi tinggal pasar malam niaga kat sini. Macam tu. Sebab apa, kalau kadang pasar malam kan ada persaingan juga kan. Bila dah seperti ini tak ada persaingan. Jadi dapat lebih lah. Dari situ ambil kesempatannya. Dan kita cari makan ini ikut program yang mana-mana orang ramai pergi lah. Cari makan lah. Dari pendapatan macam mana pula? Kalau kemarin hari Jumaat main nampak air panas kan tau. Boleh tahan sikit lah. Tak banyak sangat pun. Usaha orang ni bukan kata mari nak beli kan. Cuma mari nak ikat kerang sambil-sambil lang beli kot lah.
Kalau ni kaya dapat oleh seminggu lagi, sedap ni. Boleh niaga lagi. Ya, namun, saudara, senario keterujaan mengutip kerang di pantai Rusila berkenaan boleh bertukar menjadi malapetaka sekiranya orang ramai mengabaikan aspek keselamatan. Betul tu, Lela. Ini susulan laporan mengenai 2 nyaris lemas ketika melakukan aktiviti mengutip kerang baru-baru ini. Justru Ketua Polis Terengganu Datuk Jamshah Mustafa sekali lagi menegaskan agar orang ramai mengutamakan langkah keselamatan dengan tidak bermain di pesisiran pantai. Ketika dihubungi RTM, beliau memberitahu bagi memastikan tahap keselamatan, pihaknya sentiasa melakukan rondaan di kawasan berkenaan. Sebelum ini, polis sudah mengeluarkan larangan agar kawasan pantai ditutup untuk sebarang aktiviti kerana keadaan cuaca dan laut bergelora, namun tidak diendahkan. Sehubung itu, pihaknya sentiasa melakukan rondaan di kawasan berkenaan. Tinjauan RTM di pesisir pantai berkenaan menyaksikan keadaan bagaikan pesta keterujaan penduduk sekitar mengutip ribuan kerang yang dihanyutkan dan terdampar kerana fenomena air pasang musim tengkujuh. Kewujudan kerang bulu terutama pada musim tengkujuh menyebabkan sekumpulan penyelidik Universiti Malaysia Terengganu UMT terpanggil untuk menjalankan kajian di sekitar pantai Rusila di Marang itu. Difahamkan kerang bulu bukan spesies kerang laut tetapi berasal dari kawasan air payau. Wartawan Nur Yusof menyediakan laporan ini. Silakan. Fenomena ini berlaku apabila hujan luar biasa di sebelah hulu masuk ke muara yang turut menghanyutkan kerang dan dibawa arus ke laut sebelum ini timbul di pesisiran pantai tersebut. Berdasarkan kajian, kerang ini dibawa arus dari muara Sungai Marang. Penyelidikan itu yang diselaras oleh Dekan Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Aquaculture PPSPA UMT Profesor Mazlan Abdul Ghaffar. Tapi kerang tersebut adalah sama spesies dengan kerang yang ada yang kita makan lah, iaitu kerang spesies muara sungai yang banyak terdapat di dataran berlumpur. Seperti mana di Perak, di Pulau Juru dan sebagainya. Jadi itu spesies kena sebagai Anadara granosa, Anadara granosa, iaitu kerang yang biasa kita makan, kerang bakar, kerang rebus dan sebagainya lah. Kerang jenis ini agak kecil berbanding kerang biasa dan tidak beracun. Sebab dia bukan disebabkan oleh PSP ataupun paralytic shellfish poisoning, tapi ini akibat daripada influx air tawar yang terlampau kuat daripada hulu sungai yang menyebabkan kerang ini tidak selesa dan seterusnya dia dihanyutkan oleh arus ke laut dan daripada laut dihanyutkan oleh longshore transport current ke utara dan terdampar di pasir di kawasan Rusila. Noiso, RTM. Baiklah, untuk mengetahui perkembangan laporan banjir di Perlis, kita terus sahaja langsung bersama dengan rakan penyampai Abdul Rahman Abdul Manaf di Kangar. Jadi Rahman, teruskan dengan laporan anda. Terima kasih rakan penyampai Taufik dan Norlela di Angkasa Puri. Berikutan cuaca cerah di Perlis hari ini, banjir dilaporkan surut sepenuhnya. Hanya satu pusat pemindahan masih dibuka sehingga pukul 2 petang tadi. Menurut laporan semasa Bilik Gerakan Bencana Negeri Perlis, pusat pemindahan yang masih dibuka adalah di Dewan Taman Seri Pilihan Repoh yang menempatkan satu keluarga seramai 6 orang. Ia merupakan satu-satunya pusat yang dibuka di Kangar. 14 pusat pemindahan sebelum ini yang telah ditutup masing-masing 8 di Padang Besar dan 6 di Arau. Sementara itu, skuad Alpha RTM turut meninjau kerja-kerja membersihkan rumah oleh penduduk yang terjejas. Tinjauan mendapati rata-rata penduduk sedang sibuk membersihkan rumah masing-masing selain mengalihkan semula perabot dan perkakasan rumah mereka. Aktiviti harian di kawasan yang terjejas juga dilihat kembali seperti sedia kala. Biarpun air banjir surut, namun penduduk terus mengambil langkah berjaga-jaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Banyak barang ke bang? Sini sebab rumah sewa, barang tak berapa banyak lah. Senang cuci lah. Tapi berjaga-jaga tu ada ya? Jaga-jaga. Kena sebab apa? Berkata ayat akan naik lagi. Ayat akan naik lagi. Kena jaga-jaga. Jangka tak nak tapi yang ini memang kau tak jangka. Tak jangka. Sebab yang beberapa hari lagi lebat hujan. Tapi tak kena. Kena lagi. Banyak barang-barang rosak ya? Barang tak ada banyak dapat rosak, cuma lumpur-lumpur, kotor-kotor.
Jadi selepas berlaku banjir ni dah boleh kami gotong royong untuk pulih semula rumah ni bersih kan. Tapi langkah berjaga-jaga tu memang ada lagi. Sia-sia ada sebab dengan air akan naik lagi. Kami terpaksa berjaga-jaga. Maklum kalau jika naik lagi mudah untuk kami untuk membawa barang-barang yang perlulah. Seperti dokumen-dokumen yang penting ya. Sementara itu, para pesawah di kawasan Lembaga Pertanian Muda MADA di negeri ini antara yang teruk terjejas akibat banjir. Sehingga petang ini hampir 769 hektar yang melibatkan 238 pesawah hilang sumber pendapatan utama. Walau bagaimanapun kita terima lah. Ini sebagai bencana. Jadi pihak petani ini amat berharaplah supaya pihak kerajaan dapat mempertimbangkanlah apa-apa bantuan yang boleh kepada pihak petani ini. Saya buat 10 halong yang terlibat ada 7. Kerugian tu agak-agak apa dengan kos padi benih apa semua? Kerugian anggaran saya tu lebih kurang solong 500. Selain pada itu kita juga membuka paras terusan kita supaya air itu senang flow ke laut lah. Dengan harapan air ini akan lagi cepat dia wash keluar lah. Dan selepas pada ini kita akan buat bancian secara teliti lah. Selepas pada air surut kita akan buat bancian secara teliti mana-mana kawasan padi yang rosak dan ataupun yang boleh recover balik lah. So kita berharap dianya tidak makan masa yang lama lah. Kawasan sawah yang terjejas akibat banjir turut meliputi Kangar, Arau dan juga Tabun Tulang. Pesawah di kawasan tersebut dijangka akan menuai hasil mereka pada penghujung Disember ini. Kejadian berkenaan mengimbau tragedi banjir pada tahun 2010, 4 tahun lepas. Sekian dahulu laporan dari Perlis untuk hari ini dan kita kembali bersama Taufik dan Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rahman. Dan saudara, di Kedah, keadaan banjir di beberapa kawasan sekitar daerah Kubang Pasu juga sudah beransur surut. Jumlah penduduk yang ditempatkan di pusat pemindahan juga semakin berkurangan. Setakat jam 4 petang tadi, sebanyak 127 buah keluarga melibatkan seramai 467 penduduk masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Berbanding 212 keluarga melibatkan 792 penduduk pagi tadi. Menurut Bilik Gerakan Banjir Pejabat Daerah Kubang Pasu, 218 penduduk ditempatkan di Wat Siam Kota Giam, 13 penduduk di Masjid Kepala Batu, 60 penduduk di Dewan Kampung Manggol dan 65 penduduk di Dewan Kampung Tebing. Manakala 14 penduduk dari Kampung Hilir ditempatkan di Dewan Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, pusat pemindahan yang dibuka pagi tadi. 9 buah pusat pemindahan juga telah ditutup secara berperingkat-peringkat sejak 22 November lalu. Untuk mengetahui perkembangan terkini di sana, kita bersama dengan wartawan skuad Alpha RTM Kedah, Fakhrul Razi Ismail. Silakan Fakhrul. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Bila saudara, ketika ini saya berada di Bilik Gerakan Operasi Banjir Daerah Kubang Pasu, di mana bilik ini disediakan untuk menyampaikan atau menyediakan maklumat-maklumat berkaitan banjir yang berlaku di kawasan ini. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini keadaan banjir yang berlaku di sini, bersama saya ketika ini adalah Puan Syarhida Nazuha Saad, iaitu Ketua Penolong Pegawai Daerah Kubang Pasu. Jadi terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kami. Jadi Puan boleh jelaskan bagaimana perkembangan terkini banjir di daerah Kubang Pasu ketika ini? Terima kasih. Banjir yang terjadi di daerah Kubang Pasu ni bermula pada jam 7 petang 22 November 2014. Berpunca daripada taburan hujan yang luar biasa lah, iaitu sekitar 150 mm dalam tempoh 2 jam yang melibatkan 8 mukim. Dan kita dah buka bilik gerakan ni bermula pada 22 hari bulan juga. Dan pusat pemindahan berjumlah 14 buah. Pusat pemindahan yang masih dibuka ni adalah Malau, Mukim Malau, pusat pemindahan di Dewan Kampung Lahar, Mukim Jitra, pusat pemindahan di Wat Siam Kota Giam, Mukim Bukit Tinggi di Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, yang ni yang terbaru, Mukim Pelubang di Masjid Kepala Batu dan Mukim Malau di Dewan Kampung Manggol. So macam mana dengan bantuan kepada masa-masa yang terlibat? Kita terima kerjasama daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk bantuan keperluan asas dan juga keperluan-keperluan lain lah. Selain pada itu, agensi-agensi kerajaan negeri yang lain, kerajaan yang lain pun terlibatlah seperti BOBA, Polis, JPAM
JPS dan juga pelbagai agensi lain yang berkaitan. Jadi, terima kasih Puan Syahridah. Jadi bersama saya ketika ini juga adalah Ketua Polis Daerah Kebun Pasu iaitu Superintendent Abdul Rahim Abdullah. Jadi Tuan, boleh Tuan jelaskan bagaimana dengan aspek keselamatan pemantauan oleh pasukan polis di kawasan yang dilanda banjir? Baik, terima kasih. Untuk makluman semua, pihak polis sekarang ini sentiasa memantau keadaan banjir dan jalan yang ditutup hanya 2 buah jalan saja, iaitu jalan Kelubi, Jitra dan jalan Manggol. So saya nasihatkan kepada pengguna jalan raya memilih jalan alternatif daripada melalui jalan tersebut kerana paras air masih dalam kedudukan 3 kaki dalam jarak 500 meter. Dan dari segi aspek keselamatan, saya nasihatkan kepada penduduk di kawasan Jitra terutamanya supaya janganlah membiarkan anak-anak kita bermain air kerana kita bimbang dari segi keselamatan mungkin lemas kerana air sungai pun begitu deras dan juga air takungan tersebut. Di dalam hal ini saya nasihatkan lagi sekali supaya anak-anak dalam keadaan cuti sekolah ni kalau boleh jangan bermain air banjir. Dan satu lagi untuk makluman semua, pihak polis sentiasa buat rondaan dan setakat ini tiada apa-apa kes jenayah yang melibatkan masa-masa banjir yang berlaku di kawasan Calon dan di kawasan Jitra. Terima kasih Tuan. Jadi itu tadi perkembangan terkini keadaan banjir yang berlaku di daerah Kebun Pasu. Jadi saya kira setakat ini dahulu laporan saya dari Kebun Pasu Kedah. Kembali bersama rakan menyampai di Angkasa Puri. Silakan. Selepas mula dibuka Sabtu lalu, Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2014 menerima sambutan pengunjung yang menggalakkan. Betul. Pelbagai persatuan menyertai pameran yang berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang sehingga 30 November ini. Antaranya Persatuan Peladang Kebangsaan Nafas, dan untuk butirannya kita bersama dengan wartawan Alia Jasmine di lokasi. Teruskan Alia. Terima kasih Taufik dan Leila di Angkasa Puri. Sebentar tadi hujan lebat baru saja berhenti, namun kunjungan pengunjung masih tetap meriah di sini. Dan kini bersama saya merupakan Ketua Jabatan Pemasaran Nafas ataupun Pertubuhan Peladang Kebangsaan iaitu Encik Muhammad Faizal Muhammad Jakir untuk memberi info terkini berkenaan perjalanan Maha 2014. Terima kasih Encik Faizal kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan Encik Faizal mungkin boleh ceritakan tentang peranan yang didukung oleh Nafas untuk pameran Maha tahun ini. Terima kasih Alia. Untuk makluman pada Maha pada tahun ini, Nafas akan cuba untuk mengetengahkan peranan dan juga tugas sebagai badan induk kepada pergerakan pertubuhan peladang dan juga untuk membangunkan sosioekonomi ahli peladang di seluruh negara. Di samping itu, Nafas juga pada kali ini mempamerkan pelbagai produk keluaran ahli peladang sendiri dan juga pertubuhan peladang lah, Alia. Saya difahamkan pukul 12.30 hari tadi terdapat pelancaran jenama peladang oleh yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mungkin Encik Faizal boleh ceritakan sedikit mengenai jenama peladang ini? Ya, memang betul. Pada sebelah pagi tadi kita yang berhormat Menteri Pertanian telah melancarkan jenama peladang, iaitu jenama yang kita yakini dari segi kehalalan dan juga kualiti produk pertubuhan peladang. Untuk makluman Alia, kenapa jenama peladang itu kita ambil sebagai mempromosikan produk-produk ataupun keluaran hasil-hasil pertanian oleh pertubuhan peladang dan juga ahli itu sendiri. Kita cuba untuk mengetengahkan jenama peladang ini kerana kita nak menyatu dan menyelaraskan semua hasil-hasil pertanian oleh ahli dan juga pergerakan pertubuhan peladang di bawah satu jenama, iaitu jenama peladang yang jenama kita yakinilah. Mungkin Encik Faizal boleh ceritakan kelainan yang cuba ditunjukkan dalam pameran kali ini? Ya. Okey, untuk makluman Alia, semasa pameran di sepanjang pameran Maha pada kali ini, kita mengetengahkan beberapa produk ataupun mempromosikan produk-produk hasil pertanian yang dikeluarkan sendiri oleh pertubuhan peladang lah. Jadi antaranya kita ada cuba untuk mengetengahkan ala liuk, iaitu satu minyak untuk mesin-mesin hasil pertanian lah. Ya. Baik. Jadi kepada anda yang masih belum berkesempatan untuk ke tapak pameran Maha 2014,
anda bolehlah melakukan demikian kerana pameran ini dibuka sehingga 30 November nanti seawal pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dan terdapat banyak produk yang dijual di sini, antaranya ayam perapan lada hitam yang dijual dengan harga RM15. Jadi memang rugi kalau anda tidak ke sini. Dan itu saja antara laporan yang boleh saya kongsikan kepada anda ketika ini. Kembali terus ke Angkasa Puri Studio 3 bersama Taufik dan Lela. Silakan. Terima kasih Alia. Baiklah, terima kasih kerana masih setia bersama dengan Nasional 5. Beralih ke laporan lintas langsung negeri-negeri, rakan-rakan penyampai di Sabah dan Sarawak sudah pun bersedia. Kita mulakan dengan laporan dari Sabah bersama Asli Ismail. Teruskan Asli. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Kementerian Kesihatan Malaysia mainkan peranan penting dalam memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya pelbagai penyakit khususnya penyakit tidak berjangkit yang menjadi pembunuh senyap. Ini dilakukan dengan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup serta pemakanan yang sihat demi menjamin kesihatan mereka. Ia seiring dengan pendekatan dan usaha kerajaan dalam memastikan persekitaran sejahtera seperti yang diperkenalkan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO bagi membolehkan sebuah bandar, daerah atau komuniti mempunyai status kesihatan yang optimum. Malah langkah awal menjaga kesihatan dan amalan gaya hidup sihat penting kerana Malaysia merupakan negara yang mempunyai peratusan populasi dewasa tertinggi menghidapi penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, diabetes dan hipertensi di rantau Asia. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Haji Haji Nur yang ditemui pemberita RTM ketika merasmikan sambutan Hari Diabetes Sedunia, peringkat negeri di Kota Kinabalu turut menyokong usaha itu. Yang paling penting ialah program ini dapat mengajar rakyat ataupun orang ramai tentang bahayanya penyakit diabetes ini, cara-cara mencegahnya dan mengawalnya. So, ini cukup bagus. Selain itu, Datuk Haji turut menyeru masyarakat di negeri ini untuk menjaga persekitaran agar sentiasa bersih selain membudayakan bidang sukan demi melahirkan rakyat yang sihat dan cerdas. Sambutan Hari Diabetes Peringkat Negeri Sabah 2014 turut mengiktiraf 8 individu yang merupakan penghidap penyakit diabetes yang berjaya mengekalkan kesihatan mereka pada tahap optimum. Kawal pemakanan saya, pergi bersenam, berkebun, tanam sayur, tanam getak. Kami ada kebun getak. Berkebun lah, lepas tu begitulah, makan obat yang ikut arahan dokter, nasihat farmasi, pegawai pemakan semualah. Mau makan ubat ikut masa, makan ubat buatlah rumah sakit yang kasih punya. Nombor 2 mau kawal makanan. Nombor 3 mesti mau exercise lah. Nombor 4 mau senang hati lah. Mengamalkan hidup sihat dan terutama dari segi kesihatan, permakanan, mengamalkan makanan yang sehat, elakkanlah daripada rokok dan juga alkohol. Sambutan tersebut turut diisi dengan ceramah kesihatan, sketsa berkaitan diabetes serta pameran kesihatan yang turut disertai pertubuhan bukan kerajaan. Baik, pengambilan gula yang berlebihan dalam makanan dan minuman setiap hari merupakan salah satu penyumbang untuk penghidap penyakit diabetes. Bagi seseorang itu, tiada masalah untuk mencegahnya. Yang paling penting ialah kita mengamalkan senaman seharian dan juga mengamalkan pemakanan yang sihat. Bersama juru kamera Dasni Daud Salijikri untuk RTM. Sekian laporan dari Sabah dan untuk seterusnya kita bersama rakan penyampai Damia di Sarawak. Silakan. Terima
Terima kasih Azli di Kota Kinabalu. Tandas yang bersih bukan sahaja mampu membendung gejala penyakit tidak berjangkit, bahkan mampu melonjakkan perniagaan sesuatu premis di samping memberikan gambaran hidup yang ceria dan sihat. Begitulah tegas penolong pegawai kesihatan persekitaran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Hannibal Henry Nessan ketika ditemui RTM yang menggambarkan tandas yang berkualiti penting untuk kehidupan masyarakat seharian. Katanya, sebagai salah sebuah pihak berkuasa tempatan PBT, DBKU sememangnya memandang serius berkaitan tandas melalui agenda DBKU 2013 yang merangkumi Bandaraya Kuching sebagai bandaraya yang cantik, bersih dan selamat. Tambahnya, melalui strategi Lautan Biru Kebangsaan, NBOS, DBKU dan PBT yang lain telah diberikan peruntukan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan di bawah program My Beautiful Malaysia untuk kerja-kerja penambahbaikan tandas-tandas awam di kawasan seliaan PBT itu sendiri. Pihak kerajaan menyalurkan peruntukan untuk menaik taraf tandas-tandas yang sedia ada dan menyediakan pelan standard untuk tandas yang baru di mana tandas desain reka bentuk tandas tersebut memperuntukkan tandas untuk orang kelainan upaya dan ruang untuk ibu menyalinkan pampers anak-anak dan menyusu anak-anak pun ada. Jadi semua ini telah dimasukkan dalam desain-desain yang baru inilah. Terdapat 14 tandas awam di kawasan DBKU akan ditambah baik dan 1 tandas awam akan dibina baharu mengikut standard yang telah ditetapkan KPKT. Dalam pada itu, Hannibal menjelaskan bahawa kemenangan yang telah diperoleh oleh pemenang-pemenang Majlis Penganugerahan Tandas Berkualiti Peringkat Kebangsaan Sabtu lalu merupakan satu fasa yang akan dijadikan medium kepada DBKU untuk lebih progresif dalam menyedarkan masyarakat akan kepentingan tandas yang berkualiti. Sabtu lepas, Kerajaan Pusat akan mengambil alih aktiviti pembersihan tandas awam pihak berkuasa tempatan PBT mulai 2016 selaras dengan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Kurungan Akta 672 dan seiring dengan Pelan Tindakan Transformasi PBT yang sedang dibangunkan Kementerian. Namun, bagi persediaan kaki tangan DBKU, pelbagai lawatan dilaksanakan termasuk ke negara maju seperti Jepun untuk dijadikan panduan dalam membudayakan masyarakat untuk penjagaan tandas ceria, selamat dan bersih. Pelaksanaan peraturan baharu itu juga diharap membantu dalam menyediakan tandas awam yang bermutu dan bersih serta menjadi kebanggaan rakyat dan pelancong. Baik, sekian laporan dari Sarawak dan kita terus kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik dan Nolela. Baik saudara, sekian Nasional 5 petang ini. Selepas ini Best 5.10 menyusul bersama Sim Siu Yi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Selamat petang dan salam satu Malaysia. Best 5.10 edisi 6 petang. Sekali lagi bersama saya, Sim Sui. Penduduk pantai timur khususnya di Terengganu dinasihatkan agar tidak mendengar khabar angin mengenai gelombang ketiga banjir yang diramal bakal berlaku selepas 7 Disember ini. Jabatan Meteorologi Terengganu dan Kelantan menafikan laporan berkenaan dan menjelaskan ketepatan ramalan awal keadaan cuaca yang dikeluarkan adalah 2 minggu ke hadapan dan kawasan di sekitar Kuala Terengganu yang menerima hujan sekali-sekala ketika ini bukannya berasal dari angin monsun timur laut yang membawa gelombang banjir baru ini. Mahkamah Tinggi Melaka menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang lelaki warga Nigeria selepas dia didapati bersalah mengedar darah jenis metafetamin seberat 251.66 gram di Hospital Melaka 2 tahun lalu. Hakim Datuk Zulkifli Bahgar mendapati pihak pendakwaan berjaya mengemukakan kes melampaui keraguan munasabah terhadap Abu Cik Eng Wok 35 tahun. Tertuduh didakwa mengedar metafetamin di Hospital Besar Melaka kira-kira pukul 5 pagi 23 Mei hingga 2.50 petang pada 25 Mei 2012.
Susulan limpahan ribuan kerang di sekitar pantai Rusila dan Rumuda Marang, Polis Terengganu nasihatkan penduduk patuhi amaran larangan dekati kawasan pantai berikutan keadaan cuaca dan laut bergelora yang berbahaya kepada keselamatan. 2 orang nyaris lemas baru-baru ini ketika asyik mengutip kerang. Orang ramai teruja mengutip ribuan kerang yang timbul di permukaan pantai berikutan hasil jualannya mampu mencecar RM800 sehari. Dan menjelang perbahasan Perhimpunan Agung UMNO esok, perwakilan diingatkan agar tidak terlalu emosi dalam berbahas. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menjelaskan tiada sebarang sekatan ucapan dikenakan, namun perwakilan perlulah realistik serta tidak menyentuh isu sensitif. Beliau turut mengingatkan perwakilan agar berbahas dengan rasional dan bersandarkan fakta.